Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Masih lagi kita diberikan kesihatan, masih lagi kita diberikan umur yang panjang untuk kita sama-sama mengisi ruang hidup kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini antara bentuk ketaatan kita yang disuruh oleh agama ialah kita ni diperintah supaya belajar. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita, mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 di bahagian sirah, pelajaran yang ke-19 iaitu kerajaan Umayyah atau kerajaan Bani Umayyah. Objektif bagi pembelajaran ini ialah mengetahui sejarah kerajaan Umayyah, mengenal khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal, memahami faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Umayyah. Seterusnya macam biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, terus sejarah kerajaan Umayyah ini asalnya. Asal penubuhannya ialah sempena nama pemimpin keturunan Quraisy, Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ini keluarga antara keluarga besar dalam Bani Abdu Manaf ini, yang mana satu lagi dipanggil sebagai Quraisy. Keturunan Quraisy, bersempena nama pemimpin Quraisy yang utama ni, dia ada bahagi, ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Manaf. Okey. Pengasasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan tempoh memerintah tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Keluasan, luasnya jajahan takluk dia meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Khalifahnya 14 orang dan pusat pemerintahannya adalah di Damsyik. Damsyik di mana? Damsyik ini di Syria. Khalifah yang terkenal dari kalangan pemimpin Bani Umayyah ini, pertamanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini seorang pemimpin yang sangat hebat. Walaupun dalam sejarah, buku-buku sejarah banyak cerita keburukan dia, itu semuanya boleh dikatakan fitnah kepadanya. Namun begitu, Sayyidina Muawiyah ini merupakan seorang yang sangat hebat. Khalifah pertama memerintah dari 41 hingga 60 Hijrah selama 19 tahun 3 bulan. Menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam. Dijadikan Damsyik itu pindah daripada Mekah dan Madinah, pergi ke Damsyik. Mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Ini antara pembaharuan dia. Dia buat pembaharuan dia, ada jabatan pos. Pos dulu nak menghantar kapal terbang tak ada, berkudalah cepatnya. Okey. Memperkenalkan cop mohon rasmi kerajaan. Kerajaan yang berdaulat mesti ada cop dia. Bila orang tengok cop daripada kerajaan ni, orang, oh ini betul. Okey. Menubuhkan jabatan setiausaha, dipanggil Dewan Nur Rasail, jabatan cukai dan jabatan urusan awam. Serta yang terakhir memperkasakan armada laut, memperkasakan tentera laut untuk meluaskan lagi jajahan takluk kerajaan Islam pada ketika itu. Baik, yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Ini pemimpin dia, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Ini juga seorang ulama yang masyhur. Kalau tadi Sayyidina Muawiyah, dia merupakan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Quran diturunkan, Sayyidina Muawiyah lah yang bertanggungjawab menulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan ini pula merupakan seorang yang sangat alim, seorang faqih, seorang yang digelar sebagai ulama di zamannya. Memerintah menjadi khalifah kelima, tahun 65 hingga 86 Hijrah, selama 21 tahun. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Mencipta mata wang dinar Islam pertama. Dulu Islam belum ada mata wang, guna mata wang daripada Rom. Abdul Malik menetapkan ini mata wang sendiri. Menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam, yang telah pun diasaskan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Seterusnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah ke-6, yang mana tahun 86 hingga 96. Iaitu selama 9 tahun 7 bulan.
Pembukaan wilayah baru Islam seperti Andalus dan India, dia buka wilayah baru. Lebih meluaskan lagi jajahan takluk kerajaan Islam pada ketika itu dan memperbaiki seni bina Masjid Nabawi. Baiki jadilah semakin cantiklah Masjid Nabawi. Membina banyak masjid baru seperti Masjid Umawi di Damsyik. Ini zaman kegemilangan. Zaman di mana ayah dia Abdul Malik telah pun menyediakan banyak perkara yang sesuai. Bila mana anak dia naik memerintah, anak dia boleh mengembangkan lagi kerajaan yang sedia ada. Okey, lagi yang termasuk yang masyhur, yang paling masyhur sebenarnya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-8 tahun 99 hingga 101 Hijrah. Memerintah sekejap je 2 tahun 5 bulan. Dia mengecualikan bayaran cukai jizyah kepada kafir zimmi. Keadilan pemerintahannya, kemewahan yang ada dalam negara menyebabkan dia boleh mengecualikan cukai walaupun kepada orang kafir. Membina rumah transit untuk pedagang. Orang-orang yang berdagang, peniaga lalu boleh singgah, ada rumah disediakan. Mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibn Shihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis. Dulu orang tak buat lagi pembukuan hadis. Maka Umar bin Abdul Aziz lah memerintahkan ulama di zamannya, nama dia Ibn Shihab Az-Zuhri, membukukan hadis itu, kumpul untuk senang kepada orang-orang selepasnya rujuk lihat kandungan ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Tengok faktor kegemilangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Umar bin Abdul Aziz ni dia nak bangkitkan kegemilangan dalam bidang agamanya. Dia pastikan orang belajar, bagi upah atau bagi gaji kepada guru-guru Al-Quran, guru-guru yang mengajar kitab-kitab, yang mengajar ilmu, menyebabkan tuan-tuan guru ini tidak perlu bekerja lagi untuk mencari rezeki kerana telah pun disara oleh pemerintah. Dengan itu dia boleh memberikan sepenuh perhatiannya untuk mendidik ataupun untuk mengajar masyarakat sekitar berkaitan dengan ilmu-ilmu agama ini. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid bagi merancangkan aktiviti keagamaan. Khalifah Al-Walid ni, masjid tu dia buat tempat belajar lagi. Dia buat tempat orang menuntut ilmu. Bukan sahaja tempat untuk seorang orang tu pergi solat sahaja di masjid, tapi masjid dijadikan sebagai pusat menuntut ilmu. Dari sudut politiknya, pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berpindah ke Damsyik menjadikan ibu kota Islam ini berada di tengah-tengah. Senang nak pergi ke kiri, kanan, belakang, depan pun senang. Sebab apa? Berada di tengah. Kalau berada di Mekah atau di Madinah ni, khususnya di Madinah, dah ke tepi. Turun ke bawah dah laut dah. Ada Yaman sahaja turun ke bawah. Cuma boleh naik sahaja. Bila bawa ke tengah, maka keseluruhan sekitar ibu kota itu adalah merupakan kawasan-kawasan yang boleh dikuasai oleh negara Islam. Seterusnya berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan juga Eropah. Hebatnya Islam pada ketika itu sampai ke kawasan Eropah sana pun telah pun ditakluki oleh orang Islam. Pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontak. Mana lantik gubernur-gubernur. Kalau kita hari ni lantik menteri besar yang power, yang bagus bekerja, sehingga kerajaan jadi stabil, mampu untuk menjaga kerajaan dengan baik. Ni dia punya faktor kegemilangan dalam bidang politik bagi kerajaan Bani Umayyah ini. Dari sudut ekonomi, pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Baitul Mal ni perbendaharaan negara. Di situ simpannya makanan. Kalau kita hari ni simpan duit, maka tak ada orang yang rasuah, yang ambil buat lari. Maka hasil negara melebihi keperluan, boleh disalurkan kepada rakyat. Kemudian kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Bila mana hasil banyak, pembendaharaan negara ada banyak harta, maka bolehlah digunakan untuk pembangunan negara dengan baik kerana ada banyak hasil yang ada. Dari sudut sosial, masyarakatnya penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan memerlukan. Maknanya dulu dah BRIN ni dah ada dah. Kerajaan dah bagi bantuan-bantuan keuangan kepada orang yang memerlukan.
Begitu juga hubungan erat di antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan. Perpaduan sebuah negara, mana rakyat dengan pemimpin ni dekat, boleh berurusan tanpa ada protokol-protokol yang banyak yang menyusahkan rakyat. Faktor kegemilangan dari sudut ketenteraan, tentera berdisiplin dan bersemangat jihad yang tinggi. Orang Islam pada ketika itu sangat kuat dari sudut semangat jihadnya untuk meluaskan lagi jajahan takluk negara Islam. Yang kedua, pengkalan tentera dan kapal perang dilengkapi peralatan yang canggih. Pelajar sekalian, bila mana kita dah ada duit banyak, menteri pun tidak korup, hasil negara jadi banyak, maka tentera boleh dikuatkan, beli peralatan-peralatan yang canggih. Jadi ini pentingnya orang yang amanah untuk menjaga negara supaya negara ini menjadi lebih maju. Okey. Dari sudut pendidikan, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu. Ini bukan sahaja masjid, bahkan sampai kepada istana dijadikan tempat belajar. Galakan daripada khalifah terutama Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu. Maknanya bukan sahaja ilmu agama, bahkan dari sudut ilmu-ilmu yang lain, dari sudut sains dan juga matematik, dari sudut ilmu falak, ilmu-ilmu yang lain itu juga ditekankan sehingga ramai di kalangan anggota masyarakat ataupun rakyat ketika itu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang ilmu, sehingga orang Eropah datang ke negara Arab, datang ke negara Islam untuk belajar. Orang Eropah datang ke negara Arab bukan sahaja untuk belajar, bahkan mengambil kebudayaan. Mereka beli jubah daripada negara Islam, dipakai di tempat mereka dengan bangga. Kenapa pada ketika itu negara-negara Islam yang dibina ini, di bawah pemerintahan Islam ini, merupakan negara yang maju, yang dipandang tinggi oleh masyarakat Eropah pada ketika itu. Sekarang dah terbalik, kita pergi ambil semua kemodernan barat, buat balik kita dengan pakaian-pakaian yang tidak Islamik pun kita ambil untuk kita pakai kerana kita merasakan bahawa mereka lebih maju daripada kita. Baik, kita lihat faktor kemerosotan. Okey, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dalam kalangan anggota keluarga. Ini satu kelemahan dia. Maknanya khalifah tu daripada ayah tu, anak, cucu, cicit dia. Maka ini menjadikan perebutan kuasa. Pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Bani Umayyah ni. Pasti ada yang tak puas hati, jadi mereka sentiasa mendesak, sentiasa membuat pemberontakan untuk meruntuhkan negara yang dibina oleh Bani Umayyah ini. Faktor kemerosotan sosialnya pula, sikap taksub antara kabilah utara, Arab Utara dan Arab Selatan sehingga mencetuskan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Mereka ni ada rasa taksub dengan kabilah masing-masing sehingga perbuatan mereka itu menjadikan kerajaan berada dalam keadaan yang tidak stabil. Seterusnya, sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan Mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan gubernur. Pada masa tu, bila mana kerajaan Bani Umayyah naik, dia hanya memberikan jawatan-jawatan itu kepada keluarga-keluarga mereka, menjadikan golongan-golongan yang ada asalnya dah lama duduk dalam kerajaan Islam ini merasa tidak puas hati. Okey, itu antara faktor kemerosotannya. Kemudian kita lihat lagi, orang Mawali apa? Orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim, tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Maknanya dia bukan negara dia. Jadi bila dia duduk dalam negara Islam pada ketika itu, dalam negara Arab, dia adalah bayar cukai sikit untuk negara. Faktor kemerosotan dari sudut akhlak, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam berbelanja hingga menimbulkan rasa tidak puas hati. Maknanya sebahagian khalifah. Bukan semua yang cemerlang. Ada yang tak cemerlang. Ada yang nak berpoya-poya sahaja. Begitu juga keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Berhibur sehingga hiburan yang tak masuk akal bagi kita. Dengan perempuannya, dengan kemewahan, kekejamannya menyebabkan kerajaan menjadi semakin lemah. Iktibar yang kita boleh ambil ialah kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam urusan kepimpinan. Mana pemimpin ni kena amalkan Quran dan Sunnah agar syariat Islam dapat ditegakkan. Okay. Kita hendaklah menjaga kebajikan sesama masyarakat agar mengeratkan kasih sayang. Kita jaga kebajikan antara kita dan masyarakat, maka kita akan berkasih sayang.
Iktibas seterusnya, kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup lebih harmoni. Pemimpin kena dia kena jaga rakyat. Rakyat kena hormat pemimpin. Barulah hidup kita harmoni. Terakhir, kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Kita kena berusaha jadi orang alim, orang pandai, orang cerdik. Barulah kita dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Memartabatkan umat Islam di mata dunia. Spektrum ilmu, 4 peringkat jihad. Jihad memperbaiki diri, jihad melawan syaitan, jihad melawan kafir harbi dan munafik, jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Ini pandangan daripada Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi. Az-Zar'i, bukan Ar-Razi, Az-Zar'i. Okey. Soalan keempat. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz telah berjaya mencapai kecemerlangan yang membanggakan umat Islam hingga ke hari ini. Umar bin Abdul Aziz walaupun dia memerintah 2 tahun lebih, tetapi dia berjaya mencapai kecemerlangan yang umat Islam hari ini bangga dengan dia. Huraikan cara anda mencontohi kepimpinan tokoh di atas. Kita nak contohi dia, macam mana cara nak contohi dia? Jawapannya, berusaha dengan gigih untuk mencari ilmu. Kita kena tahu Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang sangat berilmu. Kerana dengan ilmu manusia akan maju, kesannya kita akan dapat menjadi pemimpin yang baik bila mana kita ada ilmu yang banyak. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Tingkatkan ilmu pengetahuan agar kita ini dapat menyumbang kepada kebangkitan Islam nanti. Penutupnya, sila klik link di bahagian deskripsi di bawah video untuk jawab soalan. Jika belum subscribe, share video kepada rakan-rakan yang lain, dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.